Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Saya kira baru tempoh hari kita berjumpa, selang sehari. Kita berjumpa kembali pada hari Rabu, 16 Jun 2021. Saya berharap anda masih berada dalam keadaan sihat sejahtera, masih kuarantin diri, masih isolasi diri di rumah ataupun kediaman masing-masing. Kalau ada yang keluar pun saya kira mesti pakai pelitup separuh muka, bukan? Saya sentiasa berdoa agar semua yang menonton saya ini terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian, kerana tak sabar dah kalau kita dengar tadi menteri kita, Pak Menteri kita, Perdana Menteri kita ada mewara-warakan kita bakal boleh bersemuka ataupun boleh merentas negeri menjelang penghujung tahun ini. Jadi, bagaimana untuk kita merealisasikan impian itu ataupun harapan itu dengan mematuhi SOP. Baiklah, bukannya Cikgu Arif Hadri bin Japri ataupun Cikgu Arif HJ nak berkongsi tentang SOP hari ini, tetapi macam biasa Cikgu Arif HJ nak kongsi tentang Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Kebangsaan untuk topik yang baru. Apa dia, Cikgu Arif? Jom kita kongsi hari ini ataupun jom kita belajar hari ini topik yang baru tentang ini dia tentang Sangkutu. Ya, jika murid-murid ada buku teks secara fizikal di tangan masing-masing, bolehlah rujuk pada muka surat 34 untuk tajuk Sangkutu kita. Kemudian tema masih lagi tema 2, kesihatan dan kebersihan. Manakala unit masih juga unit yang sama, iaitu unit 5, kebersihan diri dan persekitaran. Cuma muka surat dan topik yang berbeza. Jadi muka surat 34 topik Sangkutu. Apa yang kita nak tahu tentang Sangkutu ini ataupun apa itu Sangkutu? Jomlah kita belajar. Baik, kita baca sama-sama ya murid-murid. Sangkutu, tajuknya Sangkutu hari ini. Okey, Sangkutu, apa itu Sangkutu tu kan? Jom kita tengok. Tajuknya Sangkutu. Farisha sedang membaca buku cerita tentang kutu. Oh, Farisha tengah membaca buku cerita tentang kutu. Ni intipati kandungan ceritanya. Pada suatu hari, Syukri menggaru-garu kepalanya. Ibunya menyuruh Syukri mencuci rambut apabila mandi. Setelah mencucinya, kepala Syukri masih gatal dan dia berasa tidak selesa. Pada malam itu, apa yang berlaku pada waktu malam tu? Murid-murid, ini yang berlaku. Wahai Sangkutu sekalian, bagaimanakah kamu boleh tiba di sini? Ada kutu yang bertanya kepada kutu-kutu lain. Maaf, kami dari kepala kawan Syukri. Semasa di sekolah, Syukri menggunakan sikat rambut kawannya. Aku pun ikut sebab tempat tinggal asal aku terlalu ramai. Oh, rupa-rupanya yang Syukri tadi tergaru-garu kepalanya, gatal-gatal kepala, tidak selesa kepalanya, rupa-rupanya sebab ada Sangkutu, murid-murid. Ada sangkutu di kepalanya. Jadi, itu menyebabkan Syukri tergaru-garu apabila ibunya suruh mencuci kepala. Mungkin Syukri hanya mencuci menggunakan air biasa. Jadi, sangkutu itu bermaharaja lela lah. Dari mana sangkutu ini datang? Apa? Datang dari sikat kawan Syukri. Syukri itu di sekolah dia pinjam sikat kawan dia.
Dia pakai, jadi mungkin kutu itu tersangkut pada sikat tersebut kemudian melekat kepada kepala Syukri. Kan dah gatal, kan dah ada kutu. Itulah kita tidak digalakkan berkongsi sikat dengan orang lain. Inilah puncanya. Boleh mengakibatkan jangkitan bakteria ataupun jangkitan parasit seperti sang kutu ini. Jom kita tengok apa lagi yang berlaku. Ini dia. Yang berlaku seterusnya ialah wah, semakin ramai anggota kita. Mari kita jelajah ke kawasan yang luas bak lautan ini. Tadi mereka kutu-kutu tu dah berbincang-bincang sama mereka datang daripada mana dan dari mana dan sebagainya. Jadi ini mereka dah datang ke Kepala Syukri. Kepala Syukri pada asalnya mungkin bersih. Jadi tiba-tiba ada kutu, jadi mungkin tak banyak lagi kutu di kepala dia. Jadi itu yang dikatakan luas bak lautan. Luas bak lautan bermaksud suatu kawasan yang sangat luas. Laut kan luas, jadi itulah peribahasa ataupun perumpamaan luas bak lautan. Jadi kutu-kutu itu pun merayap di dalam di atas kepala Syukri. Tapi tiba-tiba, aduh, aku tidak boleh bernafas. Cecair ini terlalu panas. Alamak, sang kutu tadi menjerit. Aduh, aku tidak boleh bernafas. Cecair ini terlalu panas. Kutu-kutu lain pula. Ayo lari sahabat. Syukri telah menyapu rambutnya dengan ubah kutu. Matilah kita. Telur-telur kita pun habis musnah. Rupa-rupanya Syukri telah tersedar bahawa dia memiliki kutu di atas kepala. Jadi dia telah menggunakan ubat kutu dengan menyempu kepalanya. Mensyempu kepalanya menggunakan ubat kutu. Jadi matilah kutu-kutu itu akhirnya. Jadi kepala Syukri tidaklah gatal lagi. Begitulah berakhirnya cerita tentang sang kutu di kepala Syukri. Jadi murid-murid, pengajaran daripada cerita ini ialah kita janganlah berkongsi sikat ataupun sebarang alatan dengan individu lain kerana dikuatari parasit ataupun bakteria akan berjangkit kepada kita seperti kutu ini kan, sejenis parasit yang menghisap darah. Seterusnya kita dapat perlulah mengelakkan diri kita daripada tidak mencuci rambut. Kita kenalah rajin mencuci rambut kita menggunakan shampoo yang sesuai, supaya apabila kita mencuci rambut kita menggunakan shampoo yang sesuai akan dapat mengelakkan parasit dan juga bakteri-bakteri yang berkumpul di kepala kita. Kan kita berpeluh. Jadi apabila kita berpeluh, peluh-peluh itu akan mengumpulkan debu-debu dan kotoran di celah-celah rambut kita, di atas kulit kepala kita. Itulah yang menyebabkan adanya berlaku kelimumur, sopak, kutu dan sebagainya. Jadi itulah pengajaran kita hari ini. Dua perkara, jangan berkongsi sebarangan, dan perkara kedua ialah jagalah kebersihan diri kita, terutamanya di bahagian rambut. Baik, kita nak tengok apa aktiviti yang boleh kita lakukan hari ini. Ada cerita tentang sang pijat pula lah di bawah ni, ada gambar-gambar sang pijat. Jom kita tengok. Ada sang pijat dari semak. Ada frasa sang pijat dari semak. Ini sang pijat dari semak. Kemudian hisap darah. Siapa yang hisap darah ni? Sang pijat. Mudah membiak. Wah, sang pijat ini bertelur membiak-biak. Sang pijat mati. Alamak, ada racun serangga. Alahai, ada 4 gambar dan ada frasa-frasa. Jom kita tengok aktivitinya apa. Kita perlu mengubah suai cerita dengan menggunakan bahasa yang indah dan santun. Aktiviti hari ini ialah kita perlu mengubah suai cerita dengan menggunakan bahasa yang indah dan juga santun. Apa yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan santun ni? Bahasa yang indah bermaksud mempunyai cukup frasa, cukup perkataannya, cukup predikatnya, subjek dan predikat, ada pembuat dan ada apa yang dibuat, dan kemudian santun bermaksud menggunakan bahasa yang baku. Janganlah menggunakan bahasa sikatan ataupun bahasa pasar ataupun bahasa rojak. Jadi seperti cerita sang kutu tadi, kita nak buatlah pula cerita tentang sang pijat.
Jom kita tengok. Saya akan kongsikan kepada anda bagaimana untuk membuat cerita untuk gambar pertama terlebih dahulu. Jom saya kongsikan. Baik, aktiviti mengubah suai cerita. Aktivitinya macam saya cakap tadi, mengubah suai cerita dengan menggunakan bahasa yang indah dan santun. Apa dia bahasa yang indah, murid-murid? Ya, bahasa yang lengkap, subjek dan predikatnya iaitu pembuat dan apa yang dibuat. Kemudian apa itu bahasa yang santun? Bahasa yang santun pula ialah adalah bahasa yang baku. Bukanlah bahasa singkatan ataupun bahasa rojak. Jadi jom kita bina sama-sama. Kali ini, kali pertama ini saya akan bimbing anda. Kita lihat gambar dan kita bolehlah bidangkan ayat kita. Ada frasa sang pijat dari semak. Gambar ini sang pijat. Apa beza sang pijat dan sang kutu? Okey, baiklah. Kutu merupakan sejenis parasit yang terdapat di kepala. Biasanya menghisap darah di bahagian kepala. Tetapi untuk pijat ini lebih besar daripada kutu dan agak boleh nampak menggunakan mata kasar. Tetapi biasanya terdapat pada cadar, selimut, kapet, ataupun permaidani dan kawasan-kawasan yang berbulu-bulu di dalam rumah anda terutamanya. Asalnya dari semak, tetapi jikalau dia melompat-lompat, akhirnya melekat pada baju anda, melekat pada cadar anda, melekat pada pakaian anda, melekat pada permaidani di rumah anda, melekat pada sofa anda. Jadi sang pijat ini akan membiak-biak dengan mudahnya dan menghisap darah anda. Apabila anda tidur, contohnya sang pijat itu terdapat pada katil anda tidur di atas katil tersebut, kemudian sang pijat itu akan menghisap darah anda dan apabila anda bangun waktu pagi esok harinya, terdapat bintik-bintik merah pada tubuh anda. Itu merupakan anda diserang pijat. Sebab pijat ini sama juga seperti kutu, menghisap darah. Sejenis parasit yang berada di tempat yang kotor sahaja. Jadi jika anda tidak menjaga kebersihan diri dan persekitaran anda, sang pijat, sang kutu selalu datang. Jadi jom saya nak bimbing anda untuk membina ataupun mengubah suai cerita dengan menggunakan bahasa yang indah dan santun berkaitan dengan sang pijat. Hari ini saya berminat untuk berikan tajuk sang pijat yang degil lah. Ya? Jom saya bantu anda, saya bimbing anda. Tajuknya sang pijat yang degil. Okey, tajuk ini tajuknya. Ini tajuknya sang pijat yang degil. Kenapa yang ini huruf kecil, cikgu? Walaupun tajuk kena besar depan kan. Ini besar, ini huruf besar, ini huruf besar. Kenapa yang ini ditulis huruf kecil semua walaupun tajuk? Kerana yang ini merupakan kata hubung. Jadi tak bolehlah kita letakkan huruf besar di depannya. Melainkan untuk sang pijat dan juga degil ini, kita boleh letak huruf besar untuk tajuk kan. Jadi jom kita tengok pula bagaimana untuk membina ayatnya. Sang pijat yang degil, tajuk cerita kita hari ini. Di dalam sebuah semak terdapat sekeluarga pijat. Ada ayah pijat, ibu pijat dan anak pijat. Anak pijat bernama sang pijat. Sang pijat sering dimarahi oleh ibunya kerana degil. Kerana degil. Sang pijat sering dimarahi oleh ibunya kerana degil. Sang pijat gemar bermain di luar. Sang pijat sering dimarahi oleh ibunya kerana degil. Sang pijat gemar keluar dari semak dan pergi ke rumah berhampiran. Rumah siapa? Rumah manusia. Berhampiran.
Tengok, kita baiki mana ayat-ayat yang kurang. Gramatis kita bagi ya, sang pijat and the gill, ini tajuknya, sang pijat and the gill. Kita bubuhkan tajuknya, kita bubuh tajuk berwarna biru. Tajuknya warna biru. Okey, ayat ni warna biru lah. Okey, baik. Sang pijat and the gill, di dalam sebuah semak terdapat sekeluarga pijat. Ada ayah pijat, ada ibu pijat dan anak pijat. Anak pijat, huruf besar ya, selepas titik, anak pijat bernama sang pijat. Sang pijat sering dimarahi oleh ibunya kerana degil. Sang pijat gemar keluar dari semak dan pergi ke rumah manusia yang berhampiran dengan tempat. Sang pijat gemar keluar dari semak dan pergi ke rumah manusia yang berhampiran dengan tempat tinggal sang pijat. Tempat tinggal sang pijat. Baiklah. Ini dia frasa sang pijat dari semak. Bagaimana kita bina ayat mengubah suai cerita menggunakan pasal indah dan santun. Beginilah. Tajuknya sang pijat yang degil. Jadi saya bina begini ayatnya ya. Di dalam sebuah semak, mulakan untuk perenggan pertama kita perlu rapat ya. Untuk karangan, sebuah karangan untuk perenggan pertama kita perlu rapat pada garis tepi ya. Di dalam sebuah semak terdapat sekeluarga pijat, ada ayah pijat, ibu pijat dan anak pijat. Anak pijat bernama sang pijat. Sang pijat sering dimarahi oleh ibunya kerana degil. Sang pijat gemar keluar dari semak dan pergi ke rumah manusia yang berhampiran dengan tempat tinggal sang pijat. Rupa-rupanya sang pijat ini anak yang degil. Tidak mendengar kata ibunya. Ibunya kata jangan keluar dari semak. Dia keluar dari semak untuk pergi ke rumah manusia yang tinggal berhampiran dengan semak tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada sang pijat ni? Jom saya bantu awak, anda semua untuk membina ayat ataupun mengubah suai cerita menggunakan bahasa indah dan santun untuk gambar yang kedua. Jom saya bantu anda. Isap darah. Jom kita bina pula cerita berdasarkan frasa isap darah. Siapa yang isap darah ni? Gambar ni. Daripada gambar ni kita, siapa yang isap darah ni? Ya, siapa yang isap darah ni murid-murid? Ya, tentulah sang pijat yang isap darah tu. Jom. Jadi sang pijat isap darah siapa? Apa? Iya, tentulah isap darah manusia yang saya katakan tadi. Kalau kata dia terdapat di katil atau permaidani, kemudian manusia duduk, isaplah darah manusia. Jadi jom, saya bantu anda untuk membina ayat ataupun membina perenggan menggunakan frasa isap darah. Baik, sang pijat gemar ke rumah berhampiran untuk menghisap darah manusia. Hari ini, sang pijat telah melompat ke baju seorang anak lelaki bernama Ali. Sang pijat gemar ke rumah berhampiran untuk menghisap darah manusia. Hari ini, sang pijat telah melompat ke baju seorang kanak-kanak lelaki bernama Ali. Ali telah pulang ke rumah lalu tidur di atas katil tanpa membersihkan badan. Lama Ali ni. Itulah kita kena jaga kebersihan. Sang pijat gemar ke rumah berhampiran untuk menghisap darah manusia. Hari ini, sang pijat telah melompat ke baju seorang kanak-kanak lelaki bernama Ali. Ali telah pulang ke rumah lalu tidur di atas katil tanpa membersihkan badannya. Jadi, apabila Ali tidak membersihkan badannya, apa yang berlaku kepada pijat itu? Daripada pakaian Ali, dia melompat ketika Ali sedang bermain di taman permainan tersebut. Sang pijat itu pun melompat ke katil Ali. Kemudian sedang Ali tidur dengan nyenyaknya, sang pijat itu menghisap darah Ali dengan begitu
gelojo. Sang pijat telah menghisap darah Ali dengan gelojo. Kan Ali telah pulang ke rumah lalu tidur di atas katil tanpa membersihkan badannya. Maka sang pijat telah menghisap darah Ali dengan gelojo. Sebab Ali tengah tidur, dia tak sedar kan, dia tak bersihkan diri, jadi sang pijat itu pun hisap darah Ali. Cikgu, okey, baiklah kalau kata ini perenggan kedua, kalau anda nak buat tadi perenggan pertama, ini perenggan kedua, ini perlu jarak lah. Okey, jarak sedikit, letak satu jari, tipsnya letak satu jari, kemudian baru tulis. Kemudian yang bawahnya masih rapat ke tepi seperti biasa. Baiklah, cikgu, bolehkah kita tambah imbuhan untuk hisap ini? Kita boleh tambah imbuhan kan? Boleh, tak ada masalah. Yang penting awak binalah, ubah suailah cerita menggunakan bahasa yang santun dan juga bahasa yang indah. Kan? Kalau tiba-tiba hisap darah tak ada imbuhan, tak sesuai di sini. Contoh, sang pijat gemar ke rumah vampiran untuk hisap darah manusia. Lebih gramatis kalau kita letak menghisap darah manusia. Jadi gunalah imbuhan, tak ada masalah. Sebab anda terpulang pada anda bagaimana untuk anda reka cerita anda. Ini cerita yang saya bantu anda untuk reka. Kan tajuknya tadi, sang pijat yang degil. Jadi gambar pertama, gambar kedua saya dah bantu anda. Kan? Saya dah bantu anda untuk membina ayat yang gramatis, ayat yang santun, ayat yang indah. Jadi apa kata anda bantu saya pula dalam kuis Saya Cakna Bahasa Melayu. Apa dia kuis hari ini, Cikgu Arif? Jomlah kita tengok. Kuis Saya Cakna Bahasa. Baiklah, apa dia kuis hari ini? Murid diminta berkolaboratif, ya macam biasa. Awak bekerjasamalah dengan ahli keluarga awak yang ada di rumah. Ya, kalau kata kawan awak duduk di rumah awak, awak bolehlah berkolaboratif dengan rakan anda. Tapi tak perlulah keluar rumah untuk siapkan tugasan ini. Tak perlu, jangan keluar, jangan cari nahas, jangan cari penyakit. Duduk saja di rumah, berkolaboratiflah dengan keluarga anda sahaja. Untuk apa? Untuk mengubah suai cerita sang pijat yang degil dengan menggunakan bahasa yang indah dan santun. Kemudian tuliskan semula cerita sang pijat yang degil berdasarkan gambar 1 hingga 4. Berdasarkan gambar 1 hingga 4, kan tulis semula cerita sang pijat yang degil berdasarkan gambar 1 hingga 4 selengkapnya dalam satu perenggan. Untuk kuis Cakna Bahasa ini dalam satu perenggan saja, tak perlu buat banyak-banyak perenggan. Tetapi jika anda mungkin tulisan anda besar ataupun ayat anda terlalu banyak, anda boleh membina pelbagai perenggan, lebih daripada satu perenggan, tak ada masalah. Ini merupakan satu galakan saja. Ini merupakan satu kertas konsep ataupun satu syarat sahaja. Tak ada masalah kalau kata anda nak buat lebih daripada 3 perenggan, nak buat lebih daripada 1 perenggan, tak ada masalah. Yang penting satu perenggan itu cantiknya ada 3 ayat sekurang-kurangnya. Okay? Jadi tipsnya untuk perenggan pertama, mesti semua rapat ke tepi, garis tepi. Kemudian untuk perenggan kedua, letak satu jari, baru bina ayat yang pertama dan seterusnya rapat ke tepi. Dan begitulah seterusnya, letak satu jari. Untuk perenggan ketiga, keempat dan seterusnya. Kalau kata ada 10 perenggan, 10 perenggan lah. 9 perenggan lah anda letak satu jari untuk permulaan ayatnya. Okey? Jelas ya di situ. Jadi untuk gambar 1, gambar 2 saya dah bantu anda. Untuk gambar ketiga dan keempat ini anda perlu bina sendiri. Ada frasa mudah membiak. Gambar mudah membiak. Ya, ada gambar sang pijat, ada anak-anaknya, ada telur-telur. Kemudian ada gambar katil. Jadi apa yang berlaku sebenarnya kepada sang pijat itu? Mungkin sang pijat bertelur kerana sang pijat ini mudah membiak. Dan kemudiannya ada anak yang banyak. Jadi sang pijat telah merebak ke seluruh kawasan rumah Ali. Mungkin terpulang kepada anda. Kemudian gambar yang keempat, gambar yang terakhir, sang pijat mati kerana ada racun serangga. Ya, mungkin anda boleh reka sedang sang pijat itu menghisap darah Ali sekeluarga. Ayah Ali telah mengambil racun serangga lalu menyembur racun serangga sehingga sang pijat dan anak beranaknya mati. Mungkin
terpulang pada anda. Jika cerita untuk gambar pertama dan kedua tadi kurang sesuai, anda boleh ubah cerita tersebut ikut kesesuaian anda. Gunalah bahasa yang indah dan santun untuk reka cerita tentang sang pijat yang degil. Buatlah cerita anda perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga dan selengkapnya. Yang penting kalau kata ada satu perenggan saja pun tak ada masalah. Yang penting ada selengkapnya. Ada cerita tentang keempat-empat gambar. Ya. Okey, itu untuk kuis hari ini. Ada masalah? Ada masalah daripada murid-murid saya? Ya, saya kira jelas semua. Kalau jelas, alamak cikgu, saya tertinggal lah cikgu. Macam mana saya nak dengar semula cikgu punya cerita gambar satu, gambar dua, kan? Macam mana nak bina seterusnya? Saya tak faham lah cikgu. Tak apa, boleh ulang tonton video ini di mana? Seperti biasa. Boleh, bagaimana mahu ulang tonton video ini? Bagaimana mahu lihat lembaran latihan? Sila layari pautan di bawah ini untuk ulang tonton PDPR BM tahun 5 Sang Kutu oleh Cikgu Arif di mana? Seperti biasa di https://palang-palang blogspot.com di sini. Di YouTube pun boleh juga, type juga. Saya Cakna Bahasa Melayu .blogspot.com. Setelah siap lembaran tugasan, perlu hantar ke mana? Bagaimana? Sila layari pautan di bawah ini dengan menggunakan akaun D5 murid-murid ya, guna akaun D5 masing-masing dan hantarlah ke pautan ini. Alamat cikgu tak boleh klik lah dalam video ini. Tak ada masalah. Di dalam blog saya ini, saya Cakna Bahasa Melayu ini juga, saya ada letakkan pautan ini. Jadi hanya tinggal klik dan tangkap gambar tugasan anda, hantarlah tugasan anda. Boleh cetak, boleh salin semula, tak ada masalah. Gunalah apa-apa cara sekalipun, tetapi jangan lupa tulis tarikh hari ini iaitu Rabu 16 Jun 2021. Ingat, huruf besar untuk Rabu R depannya huruf besar, kemudian untuk Jun J huruf besar. Kemudian tajuknya hari ini ialah Sang Kutu pun boleh, ataupun anda nak letak Sang Pijat yang Degil pun boleh. Tak ada masalah, dua-dua tajuk saya terima. Yang penting huruf besar depan mesti ditulis besar, huruf depan untuk tajuk mesti ditulis huruf besar. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Arif. Jika kata kurang jelas, kurang faham, bolehlah ulang tonton video ini di mana? Saya Cakna Bahasa Melayu .blogspot.com ataupun bolehlah pergi ke YouTube saluran yang sama, nama yang sama, saya Cakna Bahasa Melayu. Ulang atau tonton video ini berkali-kali. Dah tonton, jangan lupa klik tanda suka. Jadi itu sahaja daripada saya, Cikgu Arif Hadi bin Japri. Terima kasih kerana setia sehingga ke penghujung PDPR saya ini ataupun perkongsian saya ini. Ingat, isolasi diri, duduk rumah, kuarantin diri, jangan keluar sebarang, sayangi diri anda, sayangi keluarga anda. Kerana kita tak tahu, kadang-kadang mungkin kita keluar bermain, kita dijangkiti COVID-19, na'udzubillah min zalik, kemudian kita menjangkitkan pula COVID-19 itu kepada keluarga kita. Dan kita khawatir itu akan membahayakan ibu bapa kita yang dah lanjut usia. Jadi sama-sama kita kekang COVID-19 kerana COVID-19 ini benar walaupun kita tak nampak menggunakan mata kasar. Jadi kuarantin diri anda, isolasi diri anda, sentiasa duduk di rumah, jaga kebersihan diri sepanjang masa. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan bye.